Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semoga sihat, sejahtera, semoga ceria, semoga pada petang-petang yang begini insya-Allah kita direzekikan dengan satu ilmu yang mana insya-Allah ilmu itu akan menjadi sebab untuk melonjakkan iman kita insya-Allah. Saya sebagaimana yang selalu saya perkatakan dalam kuliah-kuliah saya bahawa saya adalah di antara orang yang sangat-sangat mengkaji akan perjuangan, kehidupan, kepimpinan serta ahli jamaah kebenaran, iaitu jamaah yang saya yakini sehingga hari ini insya-Allah, iaitu jamaah Abuya di Malaysia, negara yang sangat-sangat bertuah ini insya-Allah. Moga-moga semua rakyat Malaysia seramai yang ada diberi hidayah, diberi taufik, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan ianya tidak mustahil. Apapun, mudah-mudahan kita terus berusaha, berikhtiar. Moga-moga diri kita, semua rakyat Malaysia, insya-Allah akan diselamatkan oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Tajuk yang akan saya kongsikan pada petang ini ialah orang baik tidak ramai. Jadi orang baik ni sebagaimana yang kita faham memang tak ramai. Penduduk syurga dengan penduduk neraka, ramailah lagi penduduk neraka. Syurga tu sikit sangat. Jadi yang baik tu sikit. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada petang ini adalah madah mursyid ataupun mutiara kata mursyid ataupun minda mursyid, buah fikiran mursyid, iaitu yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad. Cuba tengok apa yang dia kata, apa yang dia ungkapkan. Kita akan terlihat, kalau kita melihat dengan mata hati, kita akan mendapati bahawa beliau ini sebenarnya benar-benar seorang wali Allah yang hebat pemikirannya, yang mana kata-kata dia sangat menusuk hati, sangat kita dapat terima insya-Allah bagi orang yang diberi taufik. Kepada orang yang belum direzekikan, mungkin akan datang, mungkin tak lama lagi, yang masih lagi menolak Abuya, menyesatkan Abuya, yang mengkritiknya, yang mengkondem gila-gila, dahsyat-dahsyat luar biasa, kita mintalah supaya akhirnya mereka ini bertaubat, mendapat hidayah insya-Allah. Jadi tajuk kita pada petang ini adalah orang baik tidak ramai. Sudah menjadi sunnatullah, orang yang baik itu tidak ramai. Lebih-lebih lagi pemimpin dan orang kaya yang baik itu bilangan jari sahaja. Beratus atau berpuluh-puluh tahun sekali baru kita jumpa. Baru kita berjumpa dengan yang baik-baik ni. Pemimpin yang baik, orang kaya yang baik-baik ni bukan senanglah maknanya. Orang yang baik itu selalunya tersisih. Biasanya tersisih. Maknanya dipandang serong oleh masyarakat. Kena beri perhatian sungguh-sungguh ni. Orang ramai memandang serong kepadanya. Mereka dianggap orang yang tidak mengikut arus perdana. Selalunya mereka hidup menderita atau dihina. Begitulah orang yang baik. Tuhan biasanya tidak istimewakan di dunia. Keistimewaan mereka adalah di akhirat sana. Tapi mereka rasa cukup dengan Tuhannya. Tuhan adalah cinta agungnya dan kebahagiaannya. Kalau seluruh dunia orang menghinanya, namun tidak akan mengubah jiwa dan sikapnya. Orang yang baik itu tidak memandang kebaikannya adalah kepunyaannya. Bahkan dia belum merasa membuat baik.
Kerana seluruh kebaikannya, semua kebaikannya, dipulangkan seluruhnya kepada Tuhannya. Dia tetap merasa orang yang hina, tidak ada nilai dan tidak ada harga dirinya. Tidak mempunyai kebaikan apa-apa. Cuma orang yang baik memandang baik kepadanya. Orang yang baik memandang dia adalah orang baik. Tapi yang punya diri tidak merasa yang dia baik. Sentiasa sahaja rasa bersalah dan berdosa. Kerana itulah dia bertaubat setiap masa, agar Tuhan mengampunkan segala dosa-dosanya, agar Tuhan redha kepadanya. Ini madah ni ditulis oleh Abuya, seorang mursyid wali Allah, ketua wali sebenarnya, pada tahun 2000. Kalau kita amat-amati kata-katanya, subhanallah, Masya Allah. Susah sangat susah nak mencari orang yang mampu dengan izin Allah menulis yang semacam ini. Subhanallah. Sekarang saya cuba canaikan. Saya cuba elaborate. Saya cuba syarahkan intipati matan sajak ni. Jadi moga-moga kita dapat menilai siapa sebenarnya Abuya itu. Beliau mengatakan bahawa sudah menjadi sunnatullah, orang baik tak ramai, pemimpin orang kaya yang baik itu bilangan jari saja. Jadi kita hendaklah berusaha bermati-matian, bersungguh-sungguh kalau jadi pemimpin, kalau jadi orang kaya yang benar-benar khalis, yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar baik. Ini wajib diusahakan. Siapa yang jadi pemimpin, siapa yang takdirnya menjadi pemimpin dan orang kaya, kena banyak melakukan amal-amal kebaikan dan mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Abuya juga mengatakan di sini bahawa orang baik ini selalunya tersisih. Nabi Muhammad SAW begitu juga. Sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu begitu juga. Biasanya tersisih. Hebat walaupun Nabi, walaupun Rasul. Tapi yang peliknya kita di Malaysia ni tak nampak bahawa jamaah Abuya yang begitu hebat. Tapi dulunya dia suatu ketika dulu tetap disisih. Walaupun di sisi lain dia sangat terkenal, sangat popular, sangat glamour, sangat dikenali oleh masyarakat dunia. Tapi orang yang memusuhinya, menyisihkannya, menganggapnya sesat dan sebagainya. Orang ramai memandang serong kepadanya. Ini sejarah ni berulang. Memang wali-wali Allah, orang yang bersih hati, patutnya orang sanjung. Tak orang pandang serong. Mereka dianggap orang yang tidak mengikut arus perdana. Tapi Abuya buktikan dirinya, jamaahnya mengikut arus perdana bahkan paling hebat. Orang masih tak nampak. Nampak kebenaran tu. Subhanallah. Dahsyat sungguh. Jadi orang ini yang memperjuangkan kebenaran dihina. Begitulah orang yang baik-baik, orang soleh, orang yang benar-benar mukmin dan benar-benar bertakwa, tidak diistimewakan di dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa-masa yang tentu. Tetapi nanti bila kebenaran itu telah zahir, telah muncul, telah terserlah, barulah ketika itu orang terhegeh-hegeh, barulah ketika itu orang nak bertaubat, menangis dan sebagainya. Keistimewaan para wali, pejuang-pejuang Islam, pejuang kebenaran adalah di akhirat. Tetapi Masya Allah Subhanallah, mereka rasa cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai cinta agung. Hatta kalau seluruh dunia orang menghina, tidak akan mengubah jiwa mereka ni, para wali. Adakah jiwa kita macam tu kalau orang menghina kita, boleh kita tahan? Subhanallah. Baru mungkin 2-3 orang menghina kita, kutuk kita, fitnah kita, mengumpat kita, apa perasaan kita? Jadi Abuya sepanjang perjuangannya sejak tahun 1968 hingga hari ini, orang tak sudah-sudah
menyesatkannya, mengatanya, menuduhnya yang bukan-bukan. Dan sebagaimana yang selalu saya katakan, tunggulah, tidak lama lagi kezahirannya yang akan menggemparkan dunia. Dunia akan menjadi gempak habis. Orang yang baik tidak memandang kebaikannya adalah kepunyaannya. Ini Abuya ceritakan bahawa dari sudut tauhidnya, orang yang baik tu bila dia buat baik, dia tak rasa kepunyaannya, dia tidak rasa berbuat. Bahkan dia rasa belum membuat baik kerana seluruh kebaikannya dipulangkan balik kepada Allah yang Maha berbuat. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Semuanya adalah kehendak Allah. Semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, berpunca dari Dia, perbuatan Dia, kuasa Dia, gerak dari Dia. Dan begitu dahsyat dan luar biasanya para wali-wali Allah ni, kalau seluruh dunia orang menghinanya, tak ubah jiwa dan sikapnya. Dia semata-mata memandang kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia merasa dirinya hina, banyak dosa, tak ada nilai, tak ada harga diri. Dahsyat betul. Sentiasa rasa bersalah, tidak merasa baik, sentiasa bertobat. Moga-moga Allah mengampunkan segala dosa-dosanya, agar Tuhan redha dengannya. Itulah Abuya, itulah peribadi dia. Jadi macam mana boleh rakyat Malaysia yang sebanyak ini berserta dengan orang alimnya, para ustaz, para da'i menyesatkannya? Adapun tuduhan-tuduhan tersebut kena panggil, berlaku adil. Baru kita tahu, tak boleh kita dengar sebelah pihak, tak boleh. Ini bukti nyata. Mana ada orang lain boleh mengeluarkan kata-kata yang sebegini dahsyat luar biasa. Rasa hambanya, rasa bersalahnya, rasa tidak berbuatnya, menjauhkan diri daripada syirik. Sedangkan musuhnya menuduh yang dahsyat, sangat luar biasa. Sehinggalah beliau diraibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, sekiranya benar-benar berlaku dia muncul semula, sebagaimana yang disebut oleh hadis, banyak kali saya sebut, tak payah baca matan Arabnya. Dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi, akan serahkan kuasa kepada Al-Mahdi. Kalau benar ia muncul, bagaimana pada ketika itu perasaan tuan-puan yang telah menuduhnya dengan berbagai tuduhan? Saya sambung terus dengan madah beliau yang menyebut bahawa orang yang berilmu kenalah mengamalkan semua sudut. Makna kena cuba usaha semualah, semua segilah. Cakaplah apa pun, kena mengamalkan merendah diri, kesian ke dengan orang yang jahil, menyampaikan, bertanggungjawab, sabar. Yang kaya kena merendah diri, pemurah, kesian dengan fakir, miskin, bertanggungjawab. Pemimpin kena adil, penyayang, merendah diri, bertanggungjawab, sabar. Ini bukan retorik. Bagi seorang guru mursyid, bagi seorang wali, ketua wali, seorang mujaddid yang mengeluarkan ilmu-ilmu untuk mengubah masyarakat sesuai di zamannya. Simple je bahasanya. Orang berilmu kena mengamalkan, kena merendah diri, tawaduk, kesian dengan orang yang jahil, menyampaikan kepada kaum keluarganya, kawan, siapa sahaja, bertanggungjawab, ikhlas, sabar. Orang kaya pula kena pemurah, tak boleh bakhil kedekut, tak kesian dengan orang fakir miskin. Kita gunakan semua kekayaan kita untuk Islam, untuk perjuangan. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tidak boleh menerima lagi Abuya ni, malang sangat bagi kita.
kerana kita benar-benar belum lagi mendapat hidayah. Na'udzubillah. Wal-i'azubillah. Dan yang terakhir pada petang ini, kata Abuya lagi, terimalah pahala-pahala percuma dari Allah yang bukan daripada perbuatan kita seperti sakit, miskin, orang hina, bencana alam dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang tidak bangga menerimanya. Tengok ayat Abuya tu. Terima pahala percuma dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita ditimpa kesakitan, miskin, orang hina, fitnah mengumpat, bencana alam. Kita kena bangga. Bangga, subhanallah, menerimanya. Jadi kalau kita belum lagi ke situ, belum lagi ke arah tu, mulai pada saat ini kita kena bangga lah. Dapat sakit, bangga, miskin, bangga, orang hina, bangga, bencana alam. Kita bersyukur, sujud, syukur. Semua dari dia belaka. Baik belaka, ada hikmah belaka. Tapi tidak, sudah tentu, sudah pasti, tidak bercanggah dengan syariat. Faham tak? Tak bercanggah dengan syariat, mana kita kena usaha, kena ikhtiar untuk mengatasi masalah-masalah kita. Kalau sakit, kita jumpa doktor. Kalau miskin, kita usaha supaya kita hidup senang sikit contohnya. Jadi kaya pun tak apa, tak salah. Tapi tidak bertentangan dengan syariat. Ni kena faham. Jadi rumusannya di sini, Abuya bukan pembawa ajaran sesat. Boleh jadi orang yang menuduh, bukan boleh jadi lagi. Kalau dia tuduh orang tu sesat, orang tu tak sesat, tak kafir, tak fasik, dia tu patah balik kepada dia orang yang menuduhnya. Sekian saja, wallahu alam. Ampun maaf daripada saya yang hina dina ini. Moga-moga kita semua mendapat petunjuk insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.